Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Cikgu Man dalam channel Cikgu Man. Okey, kita kembali dalam mata pelajaran sejarah tahun 6. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Cikgu. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa komen. Buatlah apa saja kerana semuanya percuma. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, untuk hari ini kita akan sambung mata pelajaran sejarah tahun 6. Okey, muka surat hari ini kita ingat apa saja yang kita belajar yang bersama dengan Cikgu Man, semuanya adalah merujuk kepada buku teks yang kita gunakan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar merujuk kepada buku teks muka surat. Hei, tersasul je pasal hari ini ni. 154. Sekali lagi Cikgu ulang, muka surat 154. Okey, dah sedia ke belum? Kalau tak ada buku teks dengan kamu pun tak ada masalah, kerana dalam channel Cikgu ni Cikgu dah letak sekali paparan daripada buku teks. Jadi tak apa, letak buku teks di tepi. Jom kita tengok apa yang Cikgu share di sini, apa yang Cikgu kongsi. Semuanya diambil daripada buku teks sejarah tahun 6. Are you ready? Okay, jom kita sambung belajar sejarah tahun 6 dalam tajuk Jaguh Tersohor. Okay, jom kita tengok apa yang ada dalam Jaguh Tersohor. Kecemerlangan atlet negara dalam bidang sukan turut diperlihatkan menerusi penyertaan dalam kejohanan sukan bertaraf dunia. Beberapa kejohanan sukan berprestij juga telah diungguli oleh negara kita. Dalam kata lain, Malaysia dah masuk dalam banyak acara sukan, antaranya Olimpik, sukan Commonwealth, sukan terbuka dunia, sukan SEA, lagi sukan Asia. Malah ada juga acara-acara tertentu, contoh acara squash, dia ada kejohanan dia sendiri. Bowling ada kejohanan dia sendiri. Jadi Malaysia telah menyertai kejohanan-kejohanan ini dan ada atlet yang telah mengharumkan nama negara. Jom dalam tajuk ini kita nak kenali siapakah atlet-atlet ini. Ada ramai sebenarnya, tapi kita akan tengok tokoh-tokoh ini, jaguh-jaguh ini yang ada dalam buku teks. Selebihnya yang tak ada dalam buku teks itu tugas kamu kejap lagi. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, kita ada di sini seorang anak muda. Masa dia join sukan ni, dia sangat muda sangat muda, dan berjaya mengharumkan nama Malaysia ke pesada dunia untuk menjadi pemain nombor 1 dalam sukan squash. Beliau yang dimasukkan ialah Datuk Nicol and David. Okey, antara kejayaan, pernah memegang gelaran pemain squash nombor 1 di dunia. Bukan sekali, berkali-kali. Boleh dikatakan dalam sukan squash, Datuk Nicol and David satu nama yang tidak asing lagi di seluruh dunia bagi peminat-peminat sukan squash. Pencapaian cemerlang beliau telah memasyurkan nama Malaysia pada antaranya terbuka dunia dari 2005 hingga 2006, 2008 hingga 2011 dan 2014. Kira tu berapa tahun tu? Okey, terbuka British 2005, 2006, 2008, 2012 dan 2014. Terbuka Hong Kong 2006 hingga 2015, tak ada orang lain. Terbuka Hong Kong dia je. Dan Qatar Classic 2007, 2008, 2010 dan 2011. Itu dia Datuk Nicol and David. Nak tahu lebih banyak, awak kena Google atau buka YouTube, tekan je Datuk Nicol and David, akan nampak pencapaian beliau dan juga semasa aksi dalam pertandingan. Okey, sebab kita ada ramai tokoh, jadi kita tak boleh nak buang masa. Kita kena laju sikit. Kita terusnya kepada seorang lagi tokoh dalam bina sukan bina sukan apa? Dalam sukan bina badan. Sekarang ni kan tengah popular, orang suka pergi gym. Anak-anak muda ramai badan sador-sador kan. Ini nama antara atlet yang tersohor, jago yang tersohor dalam sukan seni bina badan. Okey, jom. Cemerlang dalam sukan bina badan negara dan dunia, berjaya mengekalkan gelaran Mr. Asia kategori bantamweight sebanyak 7 kali sejak tahun 1996. 96 sampai 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. 2002, 7 kali. Okey, memenangi gelaran Mr. Universe kategori bantamweight sebanyak 10 kali sejak tahun 2000 hingga 2014. Okey, Mr. Universe adalah yang paling tinggi. Mr. Asia di bawah pada Mr. Universe. Okey, jaguh seterusnya ialah Pandalela Rinong Anak Pang. Pernah dengar tak nama ni? Pandalela Rinong ni. Siapakah Pandalela
Rinong. Atlet wanita sukan terjun papan anjal negara. Cemerlang dan memenangi pingat dalam sukan Olimpik dan sukan Commonwealth. 2 pingat perak dalam sukan Olimpik belia 2010 di Singapura. 1 pingat emas dalam sukan Commonwealth 2010 di New Delhi, India. 1 pingat gangsa dalam sukan Olimpik 2012 di London. 1 pingat emas dalam sukan SEA 2015 di Singapura. Okey, cikgu masih teringat-ringat lagi pingat gangsa yang dimenangi oleh beliau dalam sukan Olimpik 2012 di London. Kamu yang tak pernah tengok, silalah buka YouTube dan bolehlah Google. Dan seterusnya kita ada seorang lagi ni yang sangat terkenal. Cikgu kata ramai masih ingat kerana beliau baru saja mengumumkan bersara dari acara badminton. Okey, jom kita tengok Datuk Lee Chong Wei. Cemerlang dalam sukan badminton dunia, memenangi kejohanan badminton berprestij dunia iaitu pingat emas sukan Commonwealth 2006 di Melbourne, Australia, pingat perak sukan Olimpik 2008 di Beijing, China, pingat emas sukan Commonwealth 2010 di New Delhi, India, pingat perak sukan Olimpik 2012 di London, United Kingdom, juara perseorangan lelaki kejohanan badminton terbuka All England 2010, 2011 dan 2014 di London, UK, memegang gelaran pemain terbaik badminton nombor 1 dunia bagi tahun 2006, 2008, 2012 dan 2013. Siapakah pencabar utama Datuk Lee Chong Wei? Tulis kat bawah kalau awak tahu, ingat pemain daripada China ni. Alright, seterusnya kita ada seorang lagi tokoh dalam sukan bowling iaitu dikenali sebagai Ratu Bowling iaitu Shalini Zulkifli. Beliau telah mencatatkan beberapa kejayaan gemilang, antaranya banyak ni, bukan sikit ni. Gelaran nombor 1 Asia bagi tahun 2000, 2001, 2002 dan 2004. Juara wanita World 10 Pin Masters England 2001. Juara terbuka antarabangsa Thailand 2002. Juara terbuka antarabangsa Filipina 2002. Juara ASEAN Bowling Tour Grand Slam 2003. Juara terbuka Bahrain 2004. Juara terbuka Sinai 2004. Juara ABF Tour Thailand 2004. Pingat gangsa kejohanan bowling Commonwealth 2005 di Cyprus. Pingat emas sukan SEA 2015 di Singapura. Hai. Hebat dalam sukan bowling. Okey, kita ada lagi ni. Seterusnya Datuk Muhammad Razif Datuk Siddiq dan Datuk Seri Muhammad Jailani Datuk Siddiq. Kau tengok tu, nama ayahnya Datuk Siddiq ni mesti semua boleh kaitkan dengan siapa. Badminton lah, sukan badminton, anak Siddiq. Atlet beregu badminton negara mengharumkan nama negara dalam kejohanan sukan badminton dunia. Kejuara beregu lelaki kejohanan badminton terbuka All England 1982 membantu Malaysia memenangi Piala Thomas 1992. Dan juga ada satu kejayaan mereka yang kamu kena cari dan tulis di bawah. Ada satu lagi ni, pingat pertama yang pernah dimenangi oleh Malaysia sukan Olimpik. Cuba Google cepat, kita tengok kat YouTube. Okey, seterusnya kita nak tengok tokoh seterusnya. Siapakah jago seterusnya? Iaitu beliau ni sangat special. Nurul Huda Abdullah. Masa cikgu kecil ni, glamour ni. Nama Nurul Huda Abdullah ni, beliau berbangsa Cina, tapi maknya beri nama Nurul Huda Abdullah kerana mak dia kata, cikgu ingat lagi sampai sekarang, mak ibunya pernah bermimpi masa dalam kandungan, kalau tak silap cikgu, bagi nama anak dia Nurul Huda. So mak dia bayangkan orang Cina bagi nama anak Nurul Huda. Kan? Okey. Acara renang. Okey, memenangi kejohanan renang 7 pingat emas dalam sukan SEA 1985 di Bangkok, Thailand. 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa dalam sukan Asia 1986. 7 pingat emas dalam sukan SEA 1987 di Jakarta, Indonesia. 8 pingat emas dalam sukan SEA 1989 di Kuala Lumpur. Juga kita dinobatkan sebagai olahragawati negara 5 tahun berturut-turut dari tahun 1985 hingga 1989. Nampak tak tu? Sangat terkenal dalam arena sukan renang. Bukan setakat negara kita, di peringkat Asia juga. Dan seterusnya seorang lagi tokoh, ini cikgu kenal. Cikgu pernah jumpa. Okey, jom kita tengok. Iaitu Dato' Abdul Malik Mohamed Noor, juga dalam sukan seni bina badan. Okey, atlet bina badan negara dan antarabangsa. Dato' Abdul Malik Mohamed Noor ni, atau dikenali sebagai Datuk Malik Noor, sinilah pada Datuk Sazali, daripada atlet kita sebelum ni, iaitu Sazali Samad. Okey,
senior, lebih awal. Cikgu kecil lagi masa tu, cikgu ingat zaman sekolah. Atlet Bina Badan Negara dan Antarabangsa cemerlang dan mengharumkan nama negara, memenangi 6 kali gelaran Mr. Asia kategori heavyweight dari tahun 1985 hingga tahun 1991. Dalam sukan bina badan ni, dia ada kategori dia ikut berat badan. Ini kategori heavyweight. Okey, jom kita tengok atlet seterusnya, iaitu Tan Ek Huang, atlet badminton perseorangan negara. Okey, sebelum tu ramai tak yang suka main badminton? Okey, memenangi kejohanan badminton berprestij dunia, antaranya pingat emas sukan SEA 1965 di Kuala Lumpur. Lama dah tu. Cikgu pun tak lahir lagi. Juara perseorangan lelaki kejohanan badminton terbuka All England 1966 di London. Pingat emas perseorangan lelaki sukan Commonwealth 1966 di Jamaica, membantu Malaysia memenangi Pierre Thomas pada tahun 1967. Ini senior ni kepada atlet-atlet kita sebelum ni. Okey, kita nak teruskan. Ini pun mesti senior juga. Cuba tengok gambar tu. Awak pun boleh agak dah ni, mesti orang lama kan. Iaitu Tan Sri Datuk Dr. M. Jegathesan. Nama Datuk Tan Sri Datuk ini sangat glamour dalam sukan. Ya, atlet legenda sukan pecut negara dan antarabangsa. Ini acara pecut larian ya. Mendapat gelaran manusia terpantas Asia tahu, bukan Asia Tenggara atau Malaysia. Mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa. Antaranya atlet pertama negara yang layak bertanding dalam 3 kejohanan sukan Olimpik pada tahun 1960, 1964 dan 1968. Untuk pengetahuan kamu, sukan Olimpik diadakan 4 tahun sekali. Ya, 4 tahun sekali berselang. Okey, atlet pertama negara yang layak ke peringkat separuh akhir acara 200 meter sukan Olimpik pada tahun 1964 dan 1968. Memenangi pingat emas dalam acara 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter semasa Sukan Asia 1966 di Bangkok, Thailand. Tan Sri Datuk merupakan atlet pecut. Atlet pecut ni bagi acara 100 dan 200. Okey, seterusnya kita ada seorang lagi atlet pecut negara, iaitu Rabuan Pit. Atlet pelari pecut negara ini memenangi kejohanan berprestij dunia. Pingat emas acara 200 meter dan 400 meter sukan SEA 1979. Pingat perak acara 100 meter dan 200 meter sukan Asia 1982. 3 pingat perak menerusi acara 200 meter, 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter sukan SEA 1985. Itu dia Rabuan Pit, atlet pecut negara. Seterusnya kita ada lagi seorang ikon, legenda dalam sukan bola sepak. Siapa yang tak kenal beliau, kena google, kena cari siapakah dia. Datuk Mokhtar Dahari. Okey, legenda bola sepak negara. Menerima julukan Super Mok atau kemahiran menerima julukan Super Mok atas kemahiran dan pencapaian hebat beliau. Membantu pasukan Selangor memenangi Piala Malaysia sebanyak 10 kali. Mewakili negara ke peringkat antarabangsa sebanyak 167 kali. Menjaringkan 125 gol pada peringkat antarabangsa. Membantu Malaysia menjuarai kejohanan Pesta Bola Merdeka pada tahun 1973, 1974 dan 1976. Pesta Bola Merdeka ni merupakan satu kejohanan bola yang prestij sebenarnya yang dianjurkan oleh Malaysia satu ketika dahulu. Okey, jom kita tengok atlet seterusnya, jago seterusnya. Ini pun sama juga ni, orang-orang hebat ni. Nama-nama ni cikgu dah biasa dengar sejak cikgu sekolah rendah lagi, iaitu Datuk Marina Chin. Merupakan atlet olahraga wanita kebanggaan negara. Mencatatkan pencapaian cemerlang dalam pingat emas acara 4 kali 400 meter sukan SEA 1971, pingat perak acara 400 meter lari berpagar kejohanan olahraga Asia 1975 di Seoul, Korea Selatan, pingat emas acara 100 meter lari berpagar kejohanan jemputan Filipina 1976, 2 pingat emas acara 100 meter dan 200 meter sukan SEA 1977. Cikgu lahir 1977. Pingat perak acara 4 kali 400 meter kejohanan antarabangsa trek dan padang Asia 1979 di Tokyo, Jepun. Juga 2 pingat emas acara 100 meter lari berpagar dan 4 kali 400 meter sukan SEA 1979. Banyak tak?
Banyak sangat. Okey, seterusnya kita ada seorang lagi ni. Bukan seorang lagi, banyak lagi sebenarnya. Tapi yang kita nak tengok seterusnya ialah Ahmad Istiak Mubarak. Oh, nama ni dulu. Atlet olahraga kebanggaan negara dalam acara 110 meter lari berpagar. Pernah tengok acara lari berpagar tak? Ya, dia bukan 100 meter tapi 110 meter kerana ada halangan pagar. Dia kena lari. Okey. Mencatatkan rekod mencatatkan rekod pencapaian cemerlang, memenangi pingat emas Sukan SEA 1971, bertanding dalam 3 kejohanan Sukan Olimpik pada tahun 1968, 1972 dan mara ke peringkat separuh akhir pada tahun 1976. Terpilih mewakili benua Asia dalam kejohanan Piala Dunia 1977 di Jerman. Bukan wakil Malaysia tapi wakil Asia. Hebat tak hebat? Seterusnya kita ada Datuk M. Rajamani, atlet olahraga wanita terawal yang mengharumkan nama negara. Ya, atlet wanita terawal. Mencatatkan rekod pencapaian cemerlang dalam kejohanan berprestij. Okey, mewakili negara dalam Sukan Olimpik 1964, memenangi 4 pingat emas menerusi acara 200 meter, 400 meter, 800 meter dan 4 kali 100 meter Sukan Siap 1965. Dulu Sukan Siap, kemudian bertukar nama ke Sukan SEA. Masih Sukan Southeast Asia. Memenangi 3 pingat emas menerusi acara 400 meter, 800 meter dan 4 kali 100 meter Sukan Siap 1967. Memenangi 1 pingat perak dalam acara 200 meter Sukan Siap 1967 dan juga merupakan penerima pertama Anugerah Olahragawati Kebangsaan pada tahun 1966. 66 tu, bila tu? Lama, sangat lama. Okey, kita dah telah senaraikan semua atlet-atlet yang ada dalam buku teks dan cikgu yakin kamu pun mungkin kenal lagi ramai atlet yang tiada dalam buku teks. Tak ada dalam buku teks ni. Jadi, tugasan kamu ialah jom bantu cikgu senaraikan di bawah. Bila kamu senarai di bawah, sebenarnya bukan cikgu saja, kawan-kawan kamu juga mungkin membaca. Senaraikan jaguh-jaguh sukan yang kamu kenal atau ayah kamu kenal, abang kamu kenal, nenek ke, atuk ke, mak ke, siapa, boleh tanya. Selain daripada nama-nama yang disebut ini, kamu tulis di bawah siapakah jaguh tersebut dan acara apa. Okey, cikgu bagi contoh. Nama yang tiada di sini, Miss Bon Sidik. Acara? Kena cari. Rashid Sidik. Kena cari. Ji Shanti. Kena cari. Banyak lagi atlet sukan gimnastik, gym rama, lagi sukan apa banyak sangat lah pemain-pemain kita yang hebat. Jago-jago sukan yang hebat. Jadi jangan lupa kamu senaraikan di bawah di ruangan komen untuk kita dapat kongsi bersama maklumat-maklumat berkaitan siapakah jago-jago tersohor negara kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita dah belajar. Ramai. Cuba kira berapa semua sekali nama yang kita belajar hari ini. Okey, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah akan datang bersama dengan Cikgu Man. Jangan lupa jawab soalan cikgu tadi. Siapakah lagi atlet yang kamu tahu dan sukan apa? Tulis di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Terima kasih kepada mereka yang telah subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita jumpa lagi. Selamat belajar sejarah tahun 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.